Seterusnya murid-murid, iaitu perkara membatalkan solat. Maksud perkara membatalkan solat iaitu perkara ini jika dilakukan menyebabkan solat kita terbatal. Hendaklah kita ulang balik solat tersebut. Apa perkara yang boleh membatalkan solat kita? Iaitu yang pertama, bila kita meninggalkan salah satu rukun solat. Sebagaimana kita belajar sebelum ini, rukun solat ada 13 rukun. Salah satu daripada rukun solat kita tidak laksanakan dalam solat kita, maka solat itu terbatal. Maka dikendaki untuk mengulangi balik solat tersebut. Contoh, meninggalkan bacaan Al-Fatihah ataupun tidak rukuk, maka solat kita terbatal, hendaklah kita ulang balik. Yang kedua, murid-murid, iaitu perkara yang membatalkan solat kita bila mana dalam ketika kita solat itu terkena najis. Sama ada terkena najis pada anggota tubuh badan kita, ataupun najis itu terkena pada pakaian kita, ataupun najis itu terkena pada tempat solat kita. Ketiga-tiga keadaan tersebut, jika kita kena najis ketika solat, terbatallah solat kita. Hanya solat yang terbatal, maknanya kita kena ulang balik solat tersebut tanpa memerlukan untuk kita mengambil air sembahyang yang lain, yang baru. Yang kedua dan yang ketiga seterusnya, perkara yang membatalkan solat iaitu bila mana aurat terbuka dengan sengaja. Sengaja kita buka aurat kita ketika solat, hukum dia solat kita terbatal. Solat kita terbatal. Jika tak sengaja buka solat, contohnya angin yang menyebabkan terbukanya solat kita, tapi mestilah segera kita tutup kembali. Jika tak sengaja aurat kita terbuka itu tetapi kita tidak tutup dengan segera, maka terbatal solat kita. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, menambah rukun fi'li dalam solat. Contohnya, kita tambah rukuk, sepatutnya satu kali, kita tambah sekali lagi. Ataupun menambah sujud 2 kali, kita tambah kali yang ketiga. Juga termasuk dalam perkara yang membatalkan solat. Dan yang kelima, iaitu makan dan minum dengan sengaja ketika solat. Kalau kita ada makanan dalam mulut kita, di celah-celah gigi, kemudian kita telang makanan tersebut dengan sengaja, kita tahu makanan tersebut, maka itu juga boleh membatalkan solat kita. Dan yang keenam, iaitu perkara yang membatalkan solat. Yang keenam, murtad, iaitu keluar dari agama Islam. Orang yang keluar daripada agama Islam, maka solat ia juga terbatal. Dan yang ketujuh, bergerak-gerak sebanyak 3 kali berturut-turut. Jika kita bergerak sebanyak 3 kali berturut-turut, maka solat kita terbatal. Jika bergerak 2 kali berturut-turut, tak terbatal lagi. Jika sampai 3 kali, maka solat kita terbatal. Contohnya berjalan, jalan dalam solat 3 kali berturut-turut. Langkahan 1, langkah kedua, langkah ketiga, terbatal solat kita. Terbatal solat kita. Ataupun tangan kita bergerak sebanyak 3 kali berturut-turut, juga boleh menyebabkan solat kita terbatal. Dan yang ke-8, perkara yang membatalkan solat iaitu berpaling dada dari arah kiblat. Tadi kita sebut perkara yang makruh dalam solat bila berpaling kepala ataupun muka dari arah kiblat, makruh. Tapi perkara yang membatalkan solat jika berpaling dada, tubuh badan kita berpaling dari arah kiblat, juga boleh membatalkan solat. Dan yang ke-9, semua perkara terbatalnya wudu. Ketika solat, wudu kita terbatal. Jadi semua perkara yang membatalkan wudu boleh menyebabkan terbatalnya solat. Ketika solat, kita terkentut. Kentut adalah perkara yang membatalkan solat, maka membatalkan wudu, maka solat juga terbatal. Dan yang terakhir sekali, yang ke-10, iaitu bercakap atau ketawa dengan sengaja, walaupun sedikit, ia boleh membatalkan solat.
Kalau kita bercakap ataupun ketawa ketika solat dengan sengaja kita buat, walaupun sedikit, ia boleh membatalkan solat kita. Itu saja 10 perkara yang membatalkan solat.